Salam sejahtera. Okay, kita teruskan dengan tugasan D dan E. Tugasan 4 dan 5 bagi curian dalam pendidikan moral EM443. Di mana ada lagi dua tugasan yang perlu diselesaikan. Kita teruskan dengan part D ataupun tugasan yang keempat. Masih sama 20%. Bilangan muka surat 6 hingga 7 muka surat saja yang perlu dilaksanakan. Jadi jangan lebih, jangan kurang. Okay, soalannya bagaimana pendidikan moral dapat membantu mengurangkan jenayah di kalangan pelajar? Yang ini lebih pada penekanan pendidikan moral itu sebagai aspek penting. Jadi di sini kita nak lebih bincangkan tentang peranan pendidikan moral. Okay, bila kaitkan dengan jenayah lebih umum lah, lebih keseluruhan tentang jenayah-jenayah. Okay, kita lihat yang pertama, kemukakan sejarah pendidikan moral itu. Lebih mudah, lebih nak kita faham, saya nak lihat bagaimana cikgu-cikgu kemukakan tentang sejarah pendidikan moral itu, di mana di situ kita letakkan juga kepentingan pendidikan moral itu ataupun objektif pendidikan moral itu pun boleh dekat sejarah pendidikan moral. Dan di perengan terakhir dekat pengenalan, cadangannya cikgu boleh letakkan definisi jenayah dalam kalangan pelajar. Jenayah ini banyaklah. Jenayah ini boleh adalah melibatkan undang-undang negara. Kalau berkaitan dengan masalah sosial yang di sekolah itu, ada juga kategori jenayah-jenayah besar ataupun jenayah kecil. Selalunya jenayah-jenayah besar yang di sekolah ini adalah berkaitan tentang najis dada, berkaitan dengan masalah rogol, masalah pil-pil ekstasi berkaitan dengan dadah lah. Berkaitan dengan masalah-masalah tentang membakar sekolah. Itu semua adalah berkaitan dengan jenayah besar. Jadi kita lihat apakah peranan pendidikan moral tersebut. Okey, peranan pendidikan moral ini untuk mengatasi masalah jenayah ini banyaklah. Kalau kita lihat artikel-artikel pelbagai peranan-peranan yang telah dikemukakan oleh pendidikan moral untuk mengatasi masalah jenayah. Ini adalah salah satu cadangan yang boleh dikemukakan oleh guru-guru dalam penulisan tersebut. Yang pertama adalah memperkukuh dan mempertikaikan amalan tabiat dan tingkah laku yang selaras dengan sikap dan nilai moral yang diperolehi pada peringkat sekolah rendah. Jadi, pendidikan moral itu dididik untuk memperkukuh dan mempertikaikan amalan tabiat dan tingkah laku yang baik, yang sepatutnya, yang mengikut nilai moral. Jadi bila mereka mempunyai tabiat dan juga tingkah laku yang sewajarnya, mereka dapat mengelakkan masalah-masalah jenayah tersebut. Yang kedua, menyedari, memahami dan menghayati norma dan nilai masyarakat Malaysia. Jadi bila kita memahami norma masyarakat Malaysia yang mementingkan tentang kedamaian, keharmonian, jadi masalah-masalah jenayah ini tidak dapat diatasi. Semua ini dapat dipelajari dengan pendidikan moral tersebut. Yang ketiga, membentuk pemikiran yang rasional berasaskan prinsip-prinsip moral. Yang itu memang bila kita mempelajari pendidikan moral, kita membentuk pemikiran. Pemikiran ini memang aspek penting dalam pendidikan moral kerana apa? Kita membentuk bagaimana pelajar-pelajar kita dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya. Ingat, bila kita jadi cikgu pendidikan moral, pentingnya dalam pendidikan moral adalah bagaimana pelajar membuat pertimbangan moral itu sewajarnya. Yang itu semua diajar dalam pendidikan moral. Yang keempat, memberi sebab-sebab yang munasabah berdasarkan pertimbangan moral untuk mereka membuat sesuatu keputusan. Tadi mereka pandai membuat pertimbangan moral. Sekarang ini dalam pendidikan moral ini pelajar dapat memberi sebab-sebab kenapa mereka tidak perlu melaksanakan perlakuan tersebut. Sebab kita lihat pelajar-pelajar sebelum ini bila mereka membuat sesuatu tingkah laku yang melampaui batas moral, bila kita tanya kenapa kamu buat, mereka tidak dapat membuat penerangan kerana mereka tidak tahu benda itu wajar atau tidak. Sebab apa? Kadang-kadang ada pelajar tahu, okey, perkara ini salah cikgu, tetapi mereka tidak tahu salah itu kenapa. Jadi bila pelajar yang mempelajari pendidikan moral, mereka tahu sebab dan akibat bila mereka melaksanakan sesuatu yang melampaui batas moral tersebut. Apa kesan-kesan yang mereka perolehi jika mereka melakukan keputusan yang tidak baik tersebut. Okey, yang terakhir, menggunakan pertimbangan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral sebagai satu dalam amalan kehidupan seharian. Jadi, mereka membuat pertimbangan berlandaskan prinsip-prinsip moral yang sewajarnya. Kenapa mereka harus membuat perkara tersebut? Lebih kurang samalah
Namun begitu pertimbangan yang mereka laksanakan itu mempunyai ilmu. Ada orang buat pertimbangan berbeza dengan pertimbangan rasional. Sepatutnya, contohnya kita melihat seseorang buta yang melintas jalan. Adakah kita akan menolong? Di mulut semua kita kata akan menolong. Namun begitu, pertimbangan dalam kehidupan sebenar adakah mereka buat atau tidak. Namun seseorang yang bermoral, yang mempelajari moral, pertimbangan dengan perlakuan itu seiring dengan apa yang dilaksanakan. Okey, 3.0 saya bagi cadangan supaya guru-guru boleh laksanakan langkah-langkah mengatasi masalah jenayah moral berlandaskan pendidikan moral tersebut. Kita ada banyaklah langkah menjadi panduan agar tindakan dilakukan tidak menyeleweng dari norma-norma masyarakat seperti jenayah, membentuk generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan, menjadi panduan kepada ibu bapa untuk membentuk tingkah laku mulia anak-anak, membentuk masyarakat yang patuh kepada ajaran agama, murid dapat mengelakkan diri daripada gejala negatif seperti jenayah. Ini adalah langkah-langkah mengatasi masalah jenayah berlandaskan pendidikan moral. Bagaimana pendidikan moral itu dapat membentuk, mengatasi masalah-masalah jenayah tersebut. Okay, yang keempat, ini adalah kebebasan kepada guru-guru untuk membuat kesimpulan. Guru-guru boleh mengemukakan rumusan secara keseluruhan tentang kesan jenayah kepada individu, masyarakat dan juga kepada negara. Dan juga guru-guru boleh kemukakan apakah kebaikan pendidikan moral itu yang sewajarnya, yang harus diberi penekanan kepada masyarakat pada masa kini. Cikgu-cikgu boleh kemukakan juga contoh-contoh kes dan juga statistik berkaitan dengan jenayah yang telah mengancam kepada pembangunan negara. Okay, seterusnya adalah tugasan yang terakhir iaitu part A, 20% juga, 6 hingga 7 muka surat. Tajuknya agak seronoklah untuk kita bincangkan, agak menarik untuk dibincangkan iaitu mengurangkan ketagihan internet di kalangan pelajar. Ini kita tahu daripada usia kanak-kanak sehingga remaja sehingga dewasa, orang-orang tua-tua pun sekarang ini memang mempunyai peranti ataupun telefon pintar, di mana telefon pintar itu mempunyai akses internet dan internet itulah menyebabkan kita boleh melayari pelbagai aplikasi sosial yang lain. Okay, perbincangan kita lebih kepada pelajar. Okay, yang pertama, cikgu boleh mengemukakan 1.0 pengenalan, boleh kemukakan definisi internet itu, sejarah internet di Malaysia pada tahun 1997, bagaimana perkembangan kita telah membuka sekolah-sekolah bestari untuk menggunakan internet sepenuhnya kepada pelajar. Okay, sejarah penggunaan internet dalam kalangan pelajar ini, kita nak tengok bagaimana cikgu-cikgu mengetahui perkembangan internet yang digunakan dalam kalangan pelajar. Yang kedua, langkah mengatasi ketagihan internet dalam kalangan pelajar. Ini banyaklah. Kita boleh kemukakan ejen sosialisasi yang dekat dengan pelajar. Yang pertama, peranan ibu bapa itu sendiri. Jadi, ibu bapa ini haruslah meletakkan satu panduan kepada anak-anak mereka apabila menggunakan internet. Mungkin letakkan jadual. Bila mereka siapkan kerja sekolah baru boleh menggunakan internet. Ada artikel yang kemukakan ibu bapa sekarang ini memberi kebebasan. Itu masalah. Itu boleh kita letakkan sebagai satu bukti contoh bila kita letakkan langkah-langkah tersebut. Yang kedua, penekanan disiplin diri. Ini disiplin diri kepada pelajar. Mereka haruslah mempunyai jadual bila mereka nak menggunakan internet. Ada jadual belajar, ada jadual menggunakan internet. Jadi, pendisiplinan pelajar itu maknanya kita lihat statistik menunjukkan pelajar-pelajar kita menggunakan internet 6 hingga 9 jam sehari. Itu agak berlebihan. Ini kajian yang saya laksanakan waktu PhD yang lepas. Memang pelajar-pelajar kita ini menggunakan internet bukan menggunakan kepada perkara yang berfaedah. Tambah-tambah sekarang ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, memaksa anak-anak pelajar-pelajar menggunakan medium internet ini untuk melaksanakan PDPR ataupun pembelajaran di dalam talian tersebut. Jadi mereka bila berdepan dengan Google Meet ataupun kelas, mereka kebanyakannya menggunakan untuk pembelajaran itu sangat minimum. Apabila habis kelas, mereka mengakses internet itu untuk aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya dalam kehidupan mereka. Okay, yang ketiga, langkah mengatasi ketagihan internet dalam kalangan pelajar ini, kerajaan juga haruslah memperbanyakkan kemudahan sukan fizikal di setiap kawasan supaya pelajar-pelajar kita ini
mengakses ke aktiviti yang lebih sihat yang menggunakan fizikal mereka. Yang terakhir, kempen oleh kementerian supaya apa, penggunaan internet itu haruslah tidak digunakan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan kesimpulan, cikgu boleh kemukakan rumusan secara keseluruhan. Keburukan internet terhadap pelajar pun, okey, ada pandangan lain ataupun cadangan lain. Cikgu boleh letakkan keburukan internet itu dekat 3.0, 4.0, cikgu boleh letakkan kesimpulan. Saya galakkan dekat kesimpulan ini, cikgu boleh letakkan own speech cikgu ataupun pandangan cikgu, andaian cikgu. Itu boleh di kesimpulan ataupun perbincangan, kita katakan di kesimpulan. Itu kebebasan cikgu dekat kesimpulan. Cuma saya letakkan cadangan di sini ini secara keseluruhan lah, supaya cikgu lebih seronok untuk menulis pandangan cikgu dengan lebih terbuka. Okey. Untuk keseluruhan tugasan kita, 5 tugasan tersebut, pastikan cikgu mengikut requirement yang ditetapkan oleh pihak universiti, di mana kita hanya menggunakan Times Roman font 12 dengan spacing 1,5 spacing, 1,5 spacing. Dan janganlah cut and paste ataupun copy paste daripada learning materials yang disediakan oleh pihak universiti. Cikgu gunalah ayat-ayat yang baharu yang dibina ataupun yang ditulis sendiri oleh cikgu. Pastikan cikgu cite reference tersebut, di mana cikgu letakkan menggunakan format APA system. Rujukan itu diletakkan di bibliografi ataupun rujukan di belakang, buku mana yang cikgu rujuk, artikel mana. Dan pastikan semua tugasan submit di online MyPLS mengikut tarikh yang telah ditetapkan universiti. Cikgu-cikgu jangan stres menyiapkan tugasan. Siapkanlah tugasan dengan sebaik mungkin. Jika ada masalah boleh berhubung dengan saya. Okey, sekian. Terima kasih.